Assalamualaikum. Kali ni saya nak review balik resipi Mok Teh. Iaitu kuih bom bijan pandan. Resipi Mok Teh ni memang sedap. Okey, jom kita review. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh di Mok Teh Channel. Alhamdulillah. Kali ni Mok Teh nak kongsi resipi kuih bom bijan pandan. Baik, sebelum ni Mok Teh ada kongsi kuih bom bijan yang biasa tu. Okey, tapi untuk video kali ni Mok Teh akan kongsikan dengan anda semua resipi kuih bom bijan pandan. Okey, kuih bom bijan pandan dan kuih bom bijan biasa ada sedikit perbezaan dan penambahan bahan yang kita perlu masukkan dalam kuih bom bijan pandan ni. Kuih bom bijan pandan ni memang sedap dan sesuai untuk minum petang ataupun sarapan pagi. Dan sesuai juga video Mok Teh ni, kalau anda tonton sampai habis dan kalau anda dapat catat semua bahan-bahan yang Mok Teh sarankan dalam video ni, insya-Allah anda pun boleh buat resipi meniaga. Anda mesti cuba dan buat kuih bom bijan pandan ni. Kuih ni tengah viral sekarang tau. Okey, kalau nak tahu lebih detail, mesti tonton video ni. Okey, jom jangan buang masa, kita tonton video Mok Teh ni sampai habis. Okey, jom. Baik, sebelum tu kita buat dulu intinya. Inti terpulang ya, kalau nak inti kelapa ataupun inti kacang pun boleh. Bahan-bahan untuk inti. Di video sebelumnya ni, Mok Teh dah tunjuk cara untuk buat intinya. Tapi tak apa, Mok Teh tunjuk lagi sekali ya. Supaya anda senang nak rujuk. Tak perlu nak buka video lagi satu ya. Okey. Setengah biji kelapa parut. 1 ketul gula Melaka. Sebelum tu kena ketuk dulu ya. 1 cawan gula merah. 2 helai simpulan daun pandan. Dan sedikit air. Dan juga 1 sudu besar gula jika mahu ya. Lepas tu sedikit garam. Okey, inilah kesemua bahan-bahan yang Mok Teh campurkan tadi dalam untuk buat inti kelapa untuk kuih bom bijan pandan ni. Okey, ada setengah orang tak suka kelapa, dia boleh buat inti kacang. Okey, inilah kelapa yang dah diparut. Ambil kelapa yang warna putih saja ya. Okey, ini bahan macam gula merah. Okey, 1 cawan gula merah dan 1 ketul gula Melaka, 2 helai simpulan daun pandan. Okey, ini kesemuanya Mok Teh akan satukan dalam satu kuali lah untuk untuk kita buat intinya. Okey, baik. Okey, Mok Teh campurkan dalam kuali tu ya. Baik, okey. Tujuan letak daun pandan tu untuk mewangikan lah. Kalau tak ada daun pandan pun boleh ya. Boleh je buat intinya. Jangan risau. Okey. Gula Melaka tu Mok Teh ketuk dulu ya. Sebab apa? Kalau ketuk, jadi masa kita masak tu dia senanglah cair ya. Okey, mula-mula masukkan bahan-bahan tersebut dan sedikit air. Lepas tu dah boleh panaskan api. Guna api yang perlahan je. Nampak? Sekejap je dia dah mendidih ya. Tapi untuk gula Melaka tu kita kena tekan-tekan sikit lah supaya dia cepat cair. Sebab gula Melaka ni dia keras sikit daripada gula merah tu kan. Okey. Ni kalau nak ketuk pun boleh, kalau nak potong pun boleh. Lepas tu masukkan sedikit garam. Sedikit garam ya. Lepas tu 1 sudu gula pasir. Ni jika suka ya, kalau nak tambah manis tambahkan 1 gula pasir. Tapi kalau tak nak tambah gula pasir pun tak apa. Boleh. Sesuai selera ya. Okey, lepas tu dah sebati semua tu, boleh campurkan kelapa parut. Kelapa parut ambil yang putih saja ya.
Okey, boleh campurkan kelapa parut. Senang aja buat intinya ni, tak susah pun. Okey. Di video sebelum ni pun Mak Tia dah tunjuk sebenarnya. Tapi tak apalah, Mak Tia tunjuk lagi. Takut anda mana tahu malas nak buka lagi kan. Senang nak tengok dalam satu video kan, senang. Gitulah. Harap anda dapatlah apa yang Mak Tia sampaikan ni ya. Okey, lepas tu kacau. Sebatikan lah. Macam biasa sebatikan. Ini terpulang ya, kalau macam anda suka macam inti kelapa, buat kelapa. Kalau inti kacang, buatlah inti kacang. Okey, nanti di video bila-bila lain nanti Mak Tia akan tunjukkan macam mana cara nak buat inti kacang tu. Okey, ni Mak Tia buat dulu inti kelapa. Tapi Mak Tia suka inti kelapa. Itulah, terpulanglah sesuai selera ya. Okey, dah siap. Okey, kita ketepikan inti kelapa ni. Okey, inti dah siap ya. Okey, kita fokus pula kepada buat kuih bom bijan pandan. Baik, sebelum ni Mak Tia kongsi kuih bom biasa. Di video kali ni Mak Tia kongsi buat kuih bom bijan pandan. Baik, kita tengok bahan-bahan. Okey, 2 biji kentang, 1,5 cawan tepung pulut, 3 sudu besar tepung gandum, sedikit garam, 1 paket bijan. Lebih kurang 1 cawan air daun pandan yang telah disuamkan, sedikit pewarna hijau dan sedikit air untuk celupkan kuih bom setelah kita bulatkan dia. Baik, mula-mula 2 biji kentang tu kita akan kupas dulu kulit dia lah. Okey, bersihkan, kupas. Okey, tujuan masukkan kentang ni untuk melembutkan kuih bom bijan kita tu. Kalau anda letak kentang ni, rasa dia memang lembut. Tak seperti macam kuih bom yang biasa kita makan. Okey, itulah tips dia. Okey. Mula-mula potonglah dulu potong kentang tu kecil-kecil lah. Senang nak direbus dan cepat empuk. Basuh, teruskan, boleh rebus. Okey, dah potong, dah dibasuh. Okey, Mak Tia rebus, ringkaskanlah. Dah mendidih ya. Dah mendidih, kita tuskan. Sejukkan sekejap. Dah boleh. Lenyek-lenyekkan lah. Okey, lenyek-lenyekkan dia. Pada lenyekkan tu, kita boleh campurkan dalam adunan tepung pulut lah. Okey. Lenyekkan sehingga halus lah. Lebih kurang macam dalam video yang Mak Tia buat ni ya. Lebih kurang macam tu lah. Baik, ketepikan dulu kentang yang telah lenyekkan tadi tu. Okey, fokus kepada tepung pulut pula. Okey, tepung pulut ni Mak Tia masukkan 1 cawan setengah tepung pulut. Okey. Okey, 1 cawan setengah ya. Okey. Tapi 1 cawan setengah ni bolehlah menghasilkan dalam 15 ataupun 16 biji kuih bom. Yang Mak Tia buat dengan 1 cawan setengah tepung pulut. Okey, lepas tu masukkan 3 sudu besar tepung gandum. Okey, kena campur tepung gandum ya. Okey, baik, dah cukup 3 sudu besar tepung gandum tu. Lepas tu kita aduk-adukkanlah, kacau-kacau sehingga sebati campuran tepung dengan tepung pulut tadi. Okey, baik. Inilah dia. Lepas tu kita akan masukkan, campurkan juga dengan sedikit garam lah. Okey. Mula-mula kita masuk kentang dululah. Okey, kentang yang telah dilenyek tadi, 2 biji kentang telah dilenyek tadi, satukan ke dalam adunan tepung pulut dan tepung gandum tadi ya. Okey, lenyek-lenyekkan. Okey, biar tercampur semua. Okey, masa nak gaul ni, seloknya guna tangan lagi, lagi senang lah ya. Kita nak gaul tu, lagi dia senang sebati. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Okey. Sedikit garam ya. Okey. Aduk-aduk. Lepas tu Mak Tia akan tukar dengan tangan ya.
Sebenarnya dengan tangan lagi cepat, lagi sedap lah. Apabila gaul tu lagi senang dia nak sebatikan. Okey. Mokti dah tukar dengan tangan ni. Okey, lepas tu masukkan lebih kurang 1 cawan air daun pandan ya. Air suam okey. Lepas tu air dalam daun pandan tu terlebih dahulu campurkan dengan sedikit pewarna hijau supaya hijau dia tu nampak pekat sikit lah. Kalau tak campur pun boleh tapi macam pudar lah. Okey, lepas tu kacau air daun pandan tadi tu. Air daun pandan ni ambil 3 helai ke 4 helai daun pandan, di blend lah, lepas tu ditapis ya. Okey. Lepas tu boleh suamkan dulu sekejap air daun pandannya. Sebab kita selalunya menggunakan air suam. Okey, lepas tu campur masukkan dalam adunan lah. Lepas tu gaul-gaul lah. Sehingga sebati dan adunan dia tu jangan terlalu lembik, jangan terlalu keras. Sedang-sedang je. Biar adunan tu kita nampak boleh dibentuk lah. Okey, lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Maknanya adunan tu kita boleh bulatkan, bentukkan. Itu dah okey lah adunannya tu. Maknanya tak lembik sangat, tak keras sangat. Okey, baik faham ya? Baik, nak lebih kurang macam ni lah ya. Okey, aduh macam ni kita nak. Okey. Lepas tu kita boleh bulatkan dia. Sebelum tu inti tadi tu kita bulat-bulatkan dulu, bentuk bulat-bulatkan dulu intinya. Baru senang kita nak buat kerja. Dia kemas kan, teratur lah. Senang dah bulat-bulatkan, ambil je yang dah kita bulatkan, masukkan kat tengah-tengah tu inti dia. Okey, Mokti bulat-bulatkan dulu sebelum Mokti nak masukkan intinya tu. Inti tu dibulat-bulatkan dulu, senang. Okey. Inti kalau betul-betul jadi kita buat ya, dia akan bila kita bulat-bulatkan dia akan terbentuk bulat lah, dia melekat cantik. Dia tak terburai macam dia tak peroi lah. Maknanya itu dah jadilah intinya, cantik lah tu. Okey, baik. Ni inti lebih kurang macam ni lah ya. Okey, inti kita dah bulatkan. Kita bulatkan pula adunan untuk kuih bun bijan pandan ni. Okey. Adunan dia pun nak kena bulat-bulatkan dulu. Jadi senang juga kita nak bentukkan dia nanti. Okey, kalau dah sedia ready dah bulat-bulatkan semua, senanglah kita nak ambil kan, terus letak dalam inti tu. Okey, letak inti kat dalam tu, dalam inti pula. Lebih kurang macam tu. Bulat-bulatkan kesemuanya, jadi senanglah nak buat. Ni dah siap Mokti bulatkan. Okey. Alright. Lebih kurang biji je dalam. Okey, lebih kurang macam tu lah. Baik. Okey. Okey, lepas tu kita ambilkan adunan yang kita dah bulat tadi tu, tekan-tekan kat tengah tu, masukkan inti. Senang kan? Okey, masukkan inti, tekan. Lepas tu kita tutup lah. Okey, tutup supaya tertutup semualah. Okey, lepas tu tekak-tekak bulatkan lah. Dah gentil-gentil bulat. Nampak dah jadi bulat kan? Dah bentuk bulatnya. Okey. Dah cantik. Okey. Masukkan dalam pinggan, asingkan ya. Okey. Lepas tu buatlah sehingga habis. Okey, Mokti tunjuk lagi sekali. Okey, tekan kat tengah tu. Masukkan inti. Tutupkan supaya inti dia tu tak nampak lah. Okey, lepas tu okey, tekan-tekan, tekan-tekan, bulat-bulatkan. Senang je. Bulat-bulatkan terbentuk. Okey. Sebenarnya buat kuih ni seronok tau. Itulah. Kepada yang minat tu memang seronok. Minat buat jadi. Memang suka lah kan. Nampak dah bulat kan. Itulah kalau anda kalau belajar, kita tengok sekali, kita boleh buat, kita suka kan, terus jadi. Ni kalau biasa kalau kita cuba, kita buat tak jadi, hampir kan rasa macam frust kan. Itulah Mokti, kalau siapa yang masuk channel Mokti ni, harap sekali tengok je Mokti nak anda faham. Itulah durasi yang Mokti buat ni panjang sikit. Tapi
InsyaAllah Mak Teh rasa anda akan faham. Okey, lepas okey. Buatlah sehingga habis. Okey, tu Mak Teh tunjuk contoh. Maknanya 3 kali Mak Teh tunjuk contoh ya. Okey. Bulat dengan teliti ya, dia nampak cantik lah bulatnya. Nampak? Okey, dah jadi ya. Okey, inilah 3 biji contoh yang Mak Teh contohkan untuk anda. Okey, ini Mak Teh ringkaskan, dah siap lah. Ini je hasilnya dapat dalam setengah kilo tadi. Setengah kilo pula. 1 cawan setengah tepung pulut. Okey, lepas tu sediakan air. Satu mangkuk kecil air lah. Ini tujuan untuk kita celupkan kuih bom kita tadi untuk disalutkan dengan bijan supaya dia melekat lah. Okey, dia melekat dengan kuat. Itu juga salah satu tips yang Mak Teh buatlah. Kalau tak taruh air, kalau tak celup dengan air, bijan dia kurang melekat. Tapi bila kita celup air, bijan dia tu dia memang melekat kuat lah. Itu adalah salah satu tips lah. Okey, tip dia apa? Celup sedikit air untuk melekatkan bijan supaya bijan tu melekat dengan kuat. Sikit je celup airnya. Lepas tu gelik-gelikkan dekat tangan tu, celup. Macam tu je. Senang bukan? InsyaAllah. Kepada yang tengok video Mak Teh ni, yang baru nak belajar tu, yang pemula baru nak belajar, InsyaAllah. Jadi boleh buat. Sebab kat sini Mak Teh tunjuk banyak tips-tips yang berguna jika anda masuk ke channel Mak Teh ni. Okey, nampak? Okey, dah tersalut semua. Senang je dia tersalut. Sebab kita dah celup dia dengan air tadi. Okey, 1 biji dah siap. Okey, Mak Teh ringkaskan. Okey, dah siap ni. Ini dah siap. Kalau Mak Teh nak tunjuk satu-satu, berjam-jam. Itulah. Okey, Mak Teh ringkaskan. Okey, ni dah siap lah yang Mak Teh buat ya. Mak Teh dah celup bijan tadi. Okey. Lepas tu, okey, ni tip juga. Tip untuk supaya kita goreng dia tak meletup. Ada tips lagi tau. Banyak tips nak kasih ni. Okey. Tip ketiga supaya goreng tidak meletup, masukkan dulu dalam peti ais selama 30 minit. Itu paling pendek lah. Kalau nak panjang 1 jam pun boleh, 2 jam pun boleh. Okey. Tapi kalau nak cepatkan dalam 30 minit dah bolehlah letak dalam peti ais. Lepas tu gorenglah, panaskan minyak. Okey, mula-mula panaskan minyak. Biar panas lah. Lepas tu dah nak masuk kuih bom ni, slow kan apinya. Kita memang menggunakan api yang slow masa gorengnya. Jangan api kuat tau. Itu salah satu tip juga supaya tak meletup. Jangan kuat lah. Nak kena api yang slow dan renekkan dia lama sikit pun tak apa. Tapi tengoklah jangan sampai hangus pula bijan tu. Nak kena maknanya bijan tu dah hampir garing, dah boleh angkat. Maknanya dia dah masak dalam. Yang penting dia dah masak dalam, okey lah. Nampak? Tak meletup kan Mak Teh goreng sebab apinya yang slow. Nampak? Bijannya pun nampak dah garing. Okey, golek-golekkan sekejap, boleh angkat. Nampak cantik kan? Dia tak hangus tapi dia dah garing tau. Itulah. Buat kuih ni, kalau kita buat dengan ikhlas, teliti, dia cantik sebenarnya. Itulah. Nampak? Okey, lepas tu Mak Teh angkatlah, toskan dulu. Okey, nampak dah garing semua. Boleh toskan dan boleh masukkan dalam pinggan. Pinggan tu kalau boleh alas dulu dengan tisu ya, supaya minyak yang dekat bijan-bijan tu meresap lah. Jadi tak adalah kita termakan minyak banyak sangat kan. Itulah. Okey, alas dengan tisu. Macam Mak Teh buat ni. Dah siap pun. Sedapnya. Anda mesti cuba ya kuih bom kuih bom bijan pandan ni. Dia lebih kurang je kuih bom biasa, cuma ditambah daun pandan dan sedikit pewarna hijau. Itu je caranya, senang je. Buat kuih ni sebenarnya senang je kalau kita dah tahu teknik-teknik cara membuat kuih dengan cara yang betul. InsyaAllah kuih kita akan sedap lah, cantik dan sedap. Itu yang orang nak kan, nampak cantik dan sedap. Kalau nampak cantik tak sedap, tak nak juga, betul tak? Biar nampak cantik dan sedap. InsyaAllah kalau anda buat jualan pun pasti laris. Inilah dia kuih bom yang dah siap Mak Teh buat tadi. Tengok Mak Teh buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak?
Dalam dia pun betul-betul masak kan. Api perlahan pun masak. Okey, nampak. Memang sedap. Okey, anda kat luar sana patut cuba resipi Mok Teh ni ya. Dah 2 kali dah Mok Teh kasih resipi kuih bon bijan ni. Tapi yang ni cuma pandan. Kuih bon bijan pandan. Okey, harap anda dah faham ya. Betul-betul faham. Dah tengok channel Mok Teh ni ya. Mok Teh harap macam tu lah. Apabila yang dah view channel Mok Teh ni, anda nak Mok Teh nak anda semua faham. Okey. Faham dan boleh buat apabila anda dah tengok. Macam tu lah. Kepada yang baru nak belajar pun, mesti catat betul-betul dan fahamkan betul-betul video Mok Teh buat ni. Tengok betul-betul. InsyaAllah anda boleh cuba buat. InsyaAllah jadi. Mok Teh doakan moga jadi semualah resipi-resipi yang anda tengok dari resipi video Mok Teh ni. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Siap juga. Mok Teh siapkan resipi kuih bom bijan pandan ni. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat kepada anda yang baru menonton channel Mok Teh ni, yang pertama menonton. Jangan lupa subscribe Mok Teh ya. Like, komen yang bina. Okey, dan jangan lupa tekan tombol loceng tu untuk dapatkan segala resipi-resipi terbaru daripada Mok Teh. InsyaAllah Mok Teh akan kongsikan resipi-resipi yang lebih menarik lagi yang anda boleh belajar dari resipi Mok Teh ni. InsyaAllah faham dan boleh buat. Okey. Kepada yang selalu support Mok Teh tu, Mok Teh ucapkan jutaan terima kasih. Okey, salam sayang daripada Mok Teh. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like channel Jazaya. Bye.